Pandu lawan arus, timbalan Menteri PAS disiasat polis. Gempa, isu tanah di BKL, ini pengakuan Khalid Samad. Ini bukti Khalid Samad cuba menyeleweng. Muklis tak nafikan transaksi 13 juta ringgit. Polis membuka siasatan terhadap sebuah kenderaan jenis Toyota Alphard bilik seorang timbalan menteri susulan rakaman video yang tular di media sosial yang mendakwa dia melanggar peraturan jalan raya. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan, Superintenden Suhaimi Jusoh berkata pihaknya menerima satu laporan berhubung dakwaan pelanggaran peraturan berkenaan. Saya mengesahkan pihak polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Kelantan menerima satu laporan polis berkaitan perkara tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, katanya kepada media. Menurutnya, rakaman video yang tular itu memaparkan kenderaan dengan nombor pendaftaran P45 berkenaan memotong kenderaan di hadapan di garisan berkembar meskipun terdapat kenderaan lain di atas jalan tersebut dari arah bertentangan. Katanya kejadian itu berlaku di Jalan Bukit Marak, Binjai, Kota Baru. Terdahulu difahamkan video tersebut dirakam seorang pengguna jalan raya sebelum ia tersebar secara meluas di media-media sosial. Video berdurasi 38 saat itu turut dilatari dengan rungutan individu tersebut yang marah dengan tindakan pemandu kereta berkenaan. Siasatan awal pihak polis berhubung isu yang tular memaparkan sebuah kenderaan mewah bilik seorang timbalan menteri yang dipandu dalam keadaan berbahaya dikatakan berkejar untuk ke lapangan terbang. Difahamkan kereta jenis Toyota Alphard bernombor pendaftaran P45 itu dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun yang bekerja sebagai pemandu pemimpin itu. Semasa kejadian, dia seorang diri memandu dari rumahnya hendak menghala ke rumah majikan untuk dihantar ke lapangan terbang. Pemandu itu bertindak memotong di garisan berkembar kerana ingin sampai cepat di rumah majikannya kerana penerbangan ke Kuala Lumpur pada jam 5.50 petang, kata sumber kepada Portal Malaysia Kini. Sementara itu, Suhaimi berkata siasatan kes itu masih diteruskan manakala lelaki tersebut masih berada di Kuala Lumpur. Pemandu tersebut terus memandu ke Kuala Lumpur selepas menghantar majikannya ke lapangan terbang. Dia masih berada di Kuala Lumpur dan sudah dihubungi untuk membantu siasatan, katanya. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad menjelaskan dia mencadangkan satu projek pembangunan bercampur diluluskan selaras dengan wawasan kementeriannya untuk menyediakan 1 juta rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Shah Alam tampil membuat penjelasan tersebut selepas dia dituduh menyokong tawaran pemaju untuk mendapatkan persetujuan bagi pemindahan sebidang tanah pada November 2019 walaupun Polisi Kerajaan Pakatan Harapan tidak mengeluarkan surat sokongan. Saya mencadangkan agar permohonan ini diluluskan kerana ia selaras dengan wawasan Kementerian Wilayah Persekutuan ketika itu, iaitu untuk menghasilkan 1 juta rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Ini kerana rumah mampu milik diperlukan oleh golongan berpendapatan rendah dan menengah di Kuala Lumpur kerana harga rumah biasa adalah mahal dan tidak mampu dimiliki oleh golongan ini yang ramai bekerja di Kuala Lumpur, katanya dalam kenyataan. Sebelum ini, sebuah portal dilaporkan syarikat tersebut menulis surat kepada Khalid 6 bulan lepas selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan bagi memohon sebidang plot tanah di Kuala Lumpur untuk projek pembangunan bercampur. Ia turut mendakwa Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan meluluskan permohonan itu pada Disember 2017 sebelum membatalkannya pada November 2018. Syarikat itu kemudian didakwa menulis surat secara terus kepada Khalid sebulan kemudian dan Khalid secara peribadi memastikan surat itu ditandatangani sendiri oleh pembantunya dan Datuk Bandar. Selepas menerima surat pertama dari pemohon, saya telah mengarahkan setiausaha politik saya, Saudara Azli Yusof, untuk merujuk perkara ini kepada Pejabat Tanah dan Galian PTG dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk mengetahui perancangan penggunaan tanah berkenaan sekiranya ada. Hampir setahun kemudian, selepas saya menerima surat kedua, barulah saya memohon Esko Tanah Wilayah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara KSN untuk mempertimbangkan kelulusan permohonan ini selepas mendapat gambaran yang jelas mengenai status tanah ini dari PTG dan DBKL. Saya sendiri tidak ada dalam Esko Tanah Kuala Lumpur dan Esko ini bukan bawah kuasa saya. Oleh itu, wajar saya memberikan pandangan mengenai cadangan pembangunan ini secara bertulis, katanya. Khalid turut menegaskan bahawa permintaannya supaya tanah tersebut diluluskan adalah untuk keperluan memenuhi wawasan Kementerian Wilayah Persekutuan dalam mendapatkan 1 juta mampu milik di Kuala Lumpur tanpa tanah di manakah rumah ini hendak dibina, katanya.
Khalid Abdul Samad minta sebuah portal yang didakwanya pro seorang Menteri Kanan supaya mendedahkan secara terperinci mengenai surat yang dikatakan ditandatangani untuk menyokong satu projek. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata, sekiranya tiada laporan terperinci mengenai isu yang didedahkan itu, ia menyukarkannya untuk menjawabnya. Sebuah portal berita melaporkan, saya telah menandatangani satu surat untuk menyokong atau membenarkan satu projek dijalankan ketika saya menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dahulu. Sebuah media lain pula turut membuat laporan yang sama, tetapi kemudiannya telah menarik balik laporan itu. Oleh kerana saya tidak tahu projek mana yang dimaksudkan oleh media pro bekas Menteri Pakatan Harapan ini yang kemudian melompat macam kata untuk menjadi Menteri Kanan Perikatan Nasional, saya tidak boleh berikan apa-apa penjelasan, katanya dalam kenyataan. Mengulas lanjut, Khalid yang juga pengarah komunikasi Parti Amanah Negara berkata, jika diberikan butiran secara terperinci mengenai surat itu, beliau boleh memberikan respons atau penjelasan ke atas dakwaan itu. Saya memohon mereka mendedahkan secara terperinci mengenai surat itu supaya dapat saya respons. Seingat saya, tidak ada sebarang projek atau kontrak yang saya sokong atau luluskan sebagaimana yang dibayangkan. Namun saya perlu ingatkan, semoga tragedi yang berlaku kepada Menteri Besar Kedah yang mendakwa Datuk Seri Mukris membuat onar, tiba-tiba Menteri Besar sebelumnya pula terkena, tidak berulang dalam kes ini, katanya. Dalam laporan portal Malaysia Now memutuskan untuk menerbitkan beberapa gambar yang menunjukkan nota dan tanda tangan ditulis Khalid selepas kenyataan beliau yang mempertikaikan sebuah laporan. Setiausaha politik Khalid, Azli Yusof, memaklumkan majikannya sukacita dengan permohonan sarjana beringin dan perkara itu telah dirujuk kepada pejabat tanah yang membatalkan pemberi milikan sebuah plot tanah di Kuala Lumpur. Dalam surat itu, Azli Yusof memaklumkan kepada syarikat tersebut Khalid merujuk permohonan mereka kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pejabat tanah dan galian, sambil menambah bosnya tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap usaha untuk mengubah keputusan sebelumnya yang membatalkan pemberi milikan tanah tersebut. Nota tangan Khalid Samad mengarahkan pembantunya untuk membuat tindakan susulan berhubung surat dari sarjana beringin bagi mengubah keputusan membatalkan pemberi milikan sebuah plot tanah di Kuala Lumpur. Sumber pemimpin Kanan Amanah yang mendedahkan perkara itu kepada portal Malaysia Now berkata, ia bukanlah satu-satunya contoh pegawai kanan Kerajaan Pakatan Harapan melanggar peraturan yang ditetapkan gabungan itu sendiri yang melarang sebarang tindakan yang boleh dilihat menggunakan kuasa kementerian. Ia termasuk menulis surat sokongan selain memberikan arahan-arahan yang dilihat boleh mempengaruhi keputusan. Pada Mei tahun lalu, pembantu Khalid, Azli, yang juga merupakan Ketua Amanah Shah Alam, ditahan dan disiasat mengenai sebuah aduan dari sebuah firma pembinaan yang mendakwa pihaknya diberikan sebuah kebenaran merancang DO yang palsu. Susulan itu, Khalid mendakwa Azli menjadi mangsa seorang broker yang menyalahgunakan nama pembantunya untuk membuat keuntungan berjuta ringgit. Azli kemudian dibebaskan dengan jaminan pihak polis. Pemindahan wang milik Menteri Besar Incorporated MBI Kedah berjumlah 13 juta ringgit ke satu akaun di luar negara seperti didakwa mungkin berkaitan pelaburan dalam sebuah syarikat bioteknologi yang terbabit menjalankan penyelidikan rawatan kanser, kata Mukris Mahathir. Bekas Menteri Besar Kedah itu berkata, syarikat berkenaan mempunyai equity dimiliki oleh rakyat Malaysia dan agensi kerajaan persekutuan yang terbabit dalam sektor teknologi tinggi. Aduan Jitra itu dalam kenyataan berkata, ia adalah berdasarkan dokumen pemindahan bank yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor dalam sidang media pada 23 September lalu. Minggu lalu, Sanusi mendedahkan wang milik MBI itu dipindahkan ke akaun Barclays Banks di Kanada ketika Mukris menjadi Menteri Besar. Mukris menolak dakwaan bahawa beliau mendapat keuntungan peribadi daripada MBI selain bersedia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Sanusi harus segera membuat laporan kepada pihak berkuasa berkenaan pemindahan wang berjumlah 13 juta ringgit milik MBI jika dirasakan wujud unsur salah guna kuasa. Saya juga yakin bahawa kenyataan yang dibuat oleh Sanusi itu bertujuan untuk mencemar nama baik dan imej saya tanpa membuat tuduhan khusus yang boleh mengundang tindakan saman, katanya. Mukris turut mengingatkan Sanusi bahawa sebarang kenyataan daripada Menteri Besar Kedah bukanlah bersifat pendapat atau pandangan peribadi dan beliau harus lebih bijak dalam mengeluarkan kenyataan tanpa sebarang usul periksa kerana ia mencerminkan imej pentadbiran kerajaan negeri. Katanya beliau tidak akan teragak-agak untuk mengambil langkah sewajarnya jika Sanusi terus mengeluarkan kenyataan seperti itu. Minggu lalu, Sanusi yang ditanya sama ada akan membuat laporan kepada pihak berkuasa menjelaskan ia terserah kepada mereka untuk menyiasat kerana agensi terbabit mungkin membaca akhbar.